بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala: in kanat ahabba asma'i Ali radhiyallahu anhu ilayhi la Abu Turab, wa in kana la yafrahu an yud'a biha, wa ma sammahu Abu Turab illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada satu orang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, in kanat ahabba asma'i Ali radhiyallahu anhu alaihi la Abu Turab. Sahal bin Sa'ad, dia seorang sahabat Nabi. Dia kata, dia antara banyak-banyak nama panggilan ataupun gelaran kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, yang paling Sayyidina Ali suka ialah Abu Turab. Saya nak sentuh malam ni cerita tentang satu benda yang dia panggil kunyah, ataupun dalam bahasa Arab dia kata kunyah, kaf nun ya ta marbutah. Kunyah. Kunyah ni maksudnya gelar yang Nabi SAW bagi kepada sahabat-sahabat. Dan macam yang kita cerita selalu, sahabat-sahabat Nabi ni teringin sangat kalau boleh Nabi bagi satu gelar pada mereka. Teringin sangat. Nabi bagi apa pun tak apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama dia Abdul Rahman. Nabi panggil dia Abu Hurairah, maksudnya bapa anak kucing. Bapa anak kucing tu gelar hak Nabi bagi. Maka Abu Hurairah sangat berbangga dengan gelaran itu, kerana Nabi bagi ke dia gelar tu. Sayyidina Ali bin Abi Talib pun ada banyak gelaran dia ni, tapi salah satu daripada gelaran yang orang panggil ke dia ni ialah Abu Turab. Dan gelaran Abu Turab, bapa tanah. Turab ni makna dia tanah.
yang bagi ke dia gelang Abu Turab ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam banyak-banyak gelang yang orang bagi ke dia, gelaran ni lah yang paling Sayyidina Ali suka. Kata Sahal bin Sa'ad, wa in kana la yafrahu an yud'a biha. Dan adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, dia sangat suka dengan gelaran itu. Dia suka orang panggil dia dengan nama Abu Turab. Orang panggil dia Ali pun dia tak apa suka, tapi kalau orang panggil dekat dia ya Aba Turab, yang tu dia paling suka. Wa ma sammahu Abu Turab illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah yang memanggil dia dan tidaklah yang menamakan dia dengan nama Abu Turab itu melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kawan bagi, bukan bini bagi, bukan mak bagi, bukan jiran sebelah rumah bagi, tapi yang bagi nama ke dia Abu Turab ni ialah Nabi. Maka kerana tu dia sangat suka nama Abu Turab ni. Suka kerana Nabi bagi. Kata dia, ghadaba yawman Fatimah. Ini nak cerita macam mana yang boleh Nabi pergi bagi ke dia nama Abu Turab ni. Kata dalam hadis ni, ghadaba yawman Fatimah. Satu hari Sayyidina Ali ni jadi nak marah ke Fatimah. Fatimah isteri dia, Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasalah hidup rumah tangga. Sayyidina Ali manusia yang begitu mulia, Sayyidina Ali manusia yang begitu istimewa pun kadang-kadang ada juga tergigit lidah dengan isteri ni. Jadi kalau kita hari ni kata aku seumur-umur hidup aku, daripada aku mula menikah dengan bini aku sampai dah ni, sekali pun tak pernah jadi apa-apa, kecil hati ke apa ke, bohong. Maka Ali bin Abi Talib pernah sekali ni dia jadi marah kepada Fatimah. Fakharaja fataja'a ila al-jidar fil masjid. Oleh kerana dia satu hari pergi jadi marah ke isteri dia, marah ke Fatimah ni, dan dia pun tak mau nak jadi bergaduh dengan isteri, fakharaja, dia keluar daripada rumah. Fataja'a ila al-jidar fil masjid, dia keluar di tepi masjid, dia tidur berbaring di tepi dinding masjid. Itu cara dia. Kalau jadi selisih faham, jadi macam mana ke dengan isteri ni, tak sadu tunggu di rumah, start motor keluar pergi bangsa. Perlu tunggu, tak lagi nak jadi pasal. Kalau tunggu, saat lagi dia boleh jadi pasal. Kita duduk tunggu, saat lagi dia marah kita, tak lagi dia angkat suara dekat kita, tak lagi dia ungkit apa ke dekat kita, daripada mula boleh sabar, lepas tu dia jadi hilang sabar, lepas tu dia jadi leceh. Maka sebaik-baiknya tak usah jadi apa-apa. Bila jadi selisih faham di antara suami isteri ni, elakkan daripada nak jadi panjang. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bila dia jadi gaduh dengan Fatimah ni, dia keluar daripada rumah, fattaja'a ila al-jidar fil masjid, dan dia berbaring di dinding masjid, keluar pergi tidur atas tanah. Faja'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'u. Kebetulan lepas dia keluar tak apa lama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari dia.
Sekejap lagi jadi marah, keluar betul daripada surah. Cerita Sayyidina Ali marah. Keluar pergi guling dia tanah tu lagi, Abu Turab tuang lagi macam ni. Boleh. Sebaik-baik saja Sayyidina Ali bin Abi Talib keluar, dia duduk atas tanah ni, Nabi SAW mai cari dia di rumah. Faqala huwa zat maqtadi'un fil jidal. Bila Nabi pergi tanya Sayyidatina Aisyah, mana dia Ali? Aisyah radhiyallahu anha kata, Nuh, dia kata Sayyidina Ali, Nuh duduk tidur, dia kata duduk tidur di dinding masjid tu. Masa jadi bergaduh. Ya. Bila Nabi SAW mencari dia, tak boleh, kacau semua. Ha? Menteri ke longgak ni apa saya? Ha? Longgak. Kita ada tepuh dah. Boleh. Buka. Kan ni. Tak buka pula. Baik. Lepas Nabi SAW pergi cari di rumah, Fatimah bagi tahu dekat Nabi. Fatimah kata, huwa zaka mabtaji'un fil jidal. Fatimah kata, Ali kalau nak jumpa dia tu, ada buat bebai, duduk tidur tepi dinding masjid atas tanah tu Ali, dia kata. Masa baru sudah berkelahi. Kan? Faja'ahu Nabi SAW wamtala'a zahruhu turaban. Nabi SAW terus pergi dekat dia. Nabi bila sampai di dekat Sayyidina Ali ni, Nabi tengok belakang penuh dengan debu, duduk tidur atas tanah. Faja'ala Nabi SAW yamsahu turab an zahri. Nabi pun pergi pegang Sayyidina Ali ni, gabus-gabus buang debu ada dekat di belakang dia. Nabi sayang Sayyidina Ali. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis, cukup banyak sebenarnya hadis yang menceritakan sayang Nabi pada Sayyidina Ali. Pernah sekali nak turun perang, Nabi bangkit berdiri dekat sahabat semua, Nabi pegang bendera. Nabi kata dekat depan sahabat semua, Nabi kata, aku akan serahkan bendera ini kepada satu orang, yang orang ni dia cukup kasih kepada Allah dan Allah cukup kasih kepada dia, dan Allah janji Allah akan bagi kemenangan pada kalangan dia. Sahabat-sahabat yang dengar ni semua pakai nak tahu siapa dia orang yang dimaksudkan oleh Nabi ni, siapa dia. Masing-masing balik ke rumah ni duk simpan dalam hati masing-masing, mudah-mudahan orang tu dia. Simpan dalam hati, mudah-mudahan orang yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai manusia yang Allah sayang dia sayang Allah, dan Allah janji kemenangan nak bagi ke tangan dia, mudah-mudahan orang tu
dia. Masing-masing duk ingat, duk harap mudah-mudahan dia lah orang tu. Esok pagi lepas-lepas sembahyang subuh, Nabi SAW bangkit berdiri. Mula sekali Nabi tanya, Aina Ali? Nabi kata, Ali mana? Tak nampak Ali di dalam jemaah sembahyang subuh. Maka sahabat beritahu, ya Rasulullah, Ali sakit mata. Nabi kata, dipanggil dia mai. Orang pergi turut Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali mai, Nabi pegang muka dia, Nabi tengok biji mata dia, Nabi ludah masuk dalam mata Sayyidina Ali. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala hilang sakit mata dia. Dan kata dalam hadis tu, seolah-olah Ali tak pernah sakit mata. Dia baik terus-terus gitu. Kemudian Nabi SAW serahkan bendera kepada dia. Ar-Rayah, dia kata Nabi serahkan Ar-Rayah, bendera ni kepada Sayyidina Ali. Ali pegang-pegang bendera perang ni. Terus Sayyidina Ali kata, dia kata, ya Rasulullah, aku akan perang dengan mereka ni sampai mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian hebat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Malam ni kita tengok pula cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib. Satu hari jadi krisis dengan isteri dia. Bila jadi krisis, dia keluar daripada rumah, pergi tidur atas tanah di tepi dinding masjid. Kebetulan Nabi mai. Bila Nabi SAW dia kena tangguh bulan depan. Tak apa nak irin untuk malam ni ya. Datang lepas-lepas dia tempuh apa. Datang dah elok dah pergi tempuh pun dibatal juga. Dia tempuh apa? Nabi SAW cukup sayang ke Sayyidina Ali. Bila Nabi sampai di rumah, tanya Ali mana? Fatimah jawab, dia kata, ada tidur atas tanah tepi masjid tu dia. Nabi tak cakap banyak. Nabi tahu ni ada hal ni dua-dua orang ni. Nabi terus pergi dekat Sayyidina Ali. Bila sampai, wamtala'a zahruhu turaban. Tengok belakang dia penuh debu. Dia tidur atas sana. Faja'ala Nabi SAW yamsahu turab an zahri. Nabi pun gabui-gabui, tepuk-tepuk buang debu yang lekat di atas belakang Sayyidina Ali ni. Wa yaqul, dan Nabi kata ke dia, ijlis ya Aba Turab. Nabi kata bangkit duduk. Nabi kata bangkit. Dan duduk tidur macam ni, bangkit duduk. Wahai Aba Turab, wahai bapa tanah. Nabi bagi kata. Tak daripada tu, orang panggil dekat Sayyidina Ali ni Abu Turab. Dan Ali bin Abi Talib, dia lebih suka orang panggil dia Abu Turab daripada orang panggil dia Ali. Dia suka kepada apa? Pasal Abu Turab itu gelar yang diberi oleh Nabi SAW pada dia. Dan gelar yang Nabi bagi ni dipanggil kunyah. Kunyah. Dan kunyah ini adalah sunnah Nabi SAW. Berkekalan sunnah itu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Menjadi sunat bagi kita semua mencari satu kunyah, mencari satu gelar untuk dipakai oleh kita semua. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi SAW ahsanan nasi khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umayr qala ahsibuhu Fatimah wa kana idza jaa qala Nabi SAW ya Aba Umayr ma fa'ala an-nughayr. Nugharun kana yal'abu bi, atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia menceritakan, kata Anas,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Anas bin Malik kata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia yang paling elok akhlaknya, paling cantik akhlak. Nak cari satu manusia yang akhlak, yang perangai, yang tingkah laku lebih sopan daripada Nabi, tak ada. Nabi SAW adalah manusia yang paling cantik akhlak dia, paling terpuji akhlak dia. Kata Anas, wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Anas kata, aku ada saudara, maksudnya aku ada adik. Nama dia ni orang duk panggil dia Abu Umair. Dia bukan nama Abu Umair, tapi dia dipanggil Abu Umair pasal Abu Umair itu gelang ataupun kunyah yang Nabi bagi dia. Qala ahsibuhu Fatimah. Kata Anas, yang kata adik aku Abu Umair ini, yang kata adik aku ni umur dia baru berhenti menyusu. Baru berhenti menyusu, maksudnya umur baru lebih kurang 2,5 tahun, macam tu aja. Budak kecil umur baru 2,5 tahun, Nabi panggil dekat dia Abu Umair. Nabi panggil dekat dia Bapa Umair. Nabi panggil bapa. Tidak mestinya gelaran bapa ni kepada orang tua yang dah ada anak. Pasal apa? Pasal dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari ni, Nabi panggil dekat saudara kepada Anas bin Malik ni yang baru bercerai susu, Nabi panggil dekat dia Abu Umair. Nabi panggil dekat dia. Kata Anas, wa kana idza jaa, dan adalah Nabi SAW bila mai ke rumah depa nak ziarah tengok adik dia hak kecil ni, qala, Nabi kata, ya Abu Umair. Nabi panggil ke budak ni, wahai Abu Umair. Jadi tak lah, tengok kecil dia orang panggil patah. Orang-orangnya pakai hitam. Umur baru 4 tahun, 5 tahun, tak masuk sekolah lagi, pakai dia panggil patah kat dia. Kan? Patah ni tak bermakna dia orang tua, tapi gelang orang panggil kat dia patah. Nabi panggil dekat adik Anas bin Malik, Nabi panggil dekat dia Abu Umair. Padahal dia ni Fatimah, dia ni baru bercerai susu. Itu orang kata kat saya, dia kata ada satu kajian orang buat. Antara budak lelaki dengan budak perempuan ni, hak mana lebih merah, lebih manja. Jadi kalau kita kajian mendapati budak lelaki lebih manja. Pasal apa? Pasal sampai tua pun dia tak susu lagi, dia kata. Ngantuk mengarut punya kajian. Jadi yang dimaksud adalah hadis ni, yang kata baru berhenti menyusu ni maksudnya budak, bukan macam orang tua baru habis menyusu. Budak baru berhenti menyusu, umur baru habis menyusu, baru berhenti menyusu sekitar 2,5 tahun, umur macam tu. Nabi pergi rumah dia, Nabi panggil Abu Umair dekat dia, Nabi panggil Bapa Umair. Nabi kata dekat dia, ma fa'alan Nughair. Nabi kata, apa yang dibuat oleh An-Nughair? Nughair ni burung. Nugharun kana yal'abu bi. Nughar ini ataupun Nughair, anak burung ni adalah binatang yang suka dimain oleh Abu Umair. Jadi bila Nabi pergi ziarah dia, Nabi tengok dia duk main burung Nughair ni, Nabi tanya dia, Nabi kata, ya Abu Umair, wahai Bapa Umair, apa yang burung ni duk buat? Nabi kata, Nabi buat main dengan budak. Hadis ni dia nak beritahu kata apa? Kata Nabi panggil ke satu budak kecil yang baru habis menyusu, baru berhenti menyusu, umur 2,5 tahun, 3 tahun macam tu. Nabi panggil dekat dia Abu Umair. Nak habaq kata gelar diberi oleh Nabi ni, ini satu sunnah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang dilupakan oleh kebanyakan orang pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam nak bagi nama ni, Nabi bagi panduan. Nabi kata, tasamu
بأسماء الأنبياء فأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. Nabi kata bagilah nama dengan nama para Nabi. Kalau dapat anak, yang paling baik nama Nabi-Nabi. Dapat seorang buh nama Nuh, dapat seorang buh nama Zakaria, dapat seorang buh nama Yahya. Jadi tak gaduh sakit kepala, tak gaduh telefon ustaz sana sini. Kita hari ni bila dapat anak, telefon orang ni tanya ustaz ni, saya nak bubuh anak. Saya nak bubuh anak saya, nama ni boleh tak boleh ni, makna apa lah. Nabi kata sebaik-baik nama itu, bagilah nama anak-anak kamu bi asma'il anbiya, dengan nama Nabi-Nabi. Nabi Muhammad SAW sendiri bila dapat anak, Nabi kata aku nak malam ini Allah bagi dekat aku seorang anak laki-laki. Nabi kata aku namakan dia dengan nama Ibrahim, itu nama bapa aku. Nabi kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi kata bapaknya. Bahkan Nabi Ibrahim bapa kita semua. Maka Nabi SAW sebut, dia kata tasammu bi asma'il anbiya, bagi nama dengan nama Nabi-Nabi. Wa ahabul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdur Rahman. Dan nama yang Allah suka ialah Abdullah, Abdur Rahman. Nama yang menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Tak kira lah Abdullah ke, Abdul Rahman ke, Abdul Razak ke, Abdul Rashid ke, apa-apa semua. Nama yang menunjukkan hamba kita ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagus. Manakala yang kata kunyah tadi ni, yang kata gelaran tadi ni, ialah sesuatu yang dimulai dengan abu ataupun ummu. Abu ataupun ummu. Kalau laki-laki mulakan dengan abu, kalau perempuan mulakan dengan ummu. Begitu. Dan ini adalah satu sunnah Nabi dan merupakan penghormatan kepada seseorang. Nabi sendiri kunyah dia apa dia? Abul Qasim. Nabi Muhammad sendiri gelaran dia Abul Qasim. Begitu. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, hari-hari duk minta dekat Nabi, hari-hari minta dekat Nabi, ya Rasulullah bagilah satu kunyah kepada aku, ya Rasulullah bagilah satu kunyah kepada aku. Nabi kata apa dekat Aisyah? Nabi kata letakkan nama anak kamu Abdullah sebagai kunyah kamu. Tuan-tuan, Aisyah tak ada anak. Aisyah menikah dengan Nabi, tak dapat anak. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, dia ambil anak penakan. Dia ambil anak Asma yang bernama Abdullah Az-Zubair. Dia ambil Abdullah, anak adik dia. Dia ambil buah anak dia. Maka Abdullah bin Zubair ini lebih dikenali sebagai anak Aisyah. Maka bila Aisyah diminta dekat Nabi, ya Rasulullah bagilah satu gelang kepada aku, bagilah satu kunyah kepada aku, Nabi kata dekat dia, ambil nama anak kamu, jadikan kunyah kamu. Maka Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dia dengan nama Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha dia dikenali dengan nama Ummu Abdillah, mak kepada Abdullah bin Zubair. Begitu. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abdullah bin Mas'ud, ataupun orang disebut Ibnu Mas'ud. Kunyah dia apa dia? Abu Abdurrahman. Semua ada kunyah. Abu Abdurrahman. Kalau dalam hadis kita jumpa an Abi Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Dia begitu. Anas bin Malik, satu orang yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi, nombor 2 banyak selepas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, dia ada kunyah dia. Kunyah dia Abu Hamzah. Abu Hamzah. Sedangkan Anas bin Malik tidak ada anak.
yang bernama Hamzah. Tapi dia memakai gelar Abu Hamzah. Dan gelaran itu dipakai sebelum dia ada anak. Dah pakai dah gelaran Abu Hamzah. Ini semua dicatatkan di dalam ilmu hadis. Dia menceritakan tentang cerita kunyah ini. Kalau tuan-tuan buka syarah kepada Sahih Al-Bukhari, nama dia Fathul Bari. Buka di bawah ni Kitabul Adab, tentang bab adab. Tuan-tuan buka di bawah tajuk kunyah ini. Ada cerita tentang semua benda-benda yang kita sebut tadi. Dan dalam Islam dia kata dibenarkan guna kunyah dan tak menggunakan nama anak. Boleh. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tu bukan nama dia. Abu Bakar tu gelar. Dan Abu Bakar itu bukan kerana dia ada anak nama Bakar maka dia dipanggil Abu Bakar, bapa Bakar. Dah. Dia dipanggil oleh Nabi SAW dengan nama Abu Bakar, sedangkan dia tidak ada anak bernama Bakar. Seperti mana juga Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu bukan nama dia, itu gelar dia, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia tidak ada anak nama Dzar, tetapi dia dipanggil Abu Dzar. Semua ni Nabi SAW yang bagi. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah tanya seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan. Umar tanya dia, pasal apa hang pakai kunyah Abu Yahya sedangkan hang tak ada anak lelaki? Apa jawab Suhaib? Dia kata, bukan aku sengaja pakai Abu Yahya, tetapi Abu Yahya itu Nabi yang bagi dekat aku. Tuan nampak betapa kunyah ini merupakan satu benda yang penting di dalam Islam, sehingga Nabi SAW memberikan kunyah ataupun gelar-gelar ini kepada sahabat-sahabat yang ada di keliling-kelilingnya. Bukan sahaja menggunakan nama laki-laki, bahkan boleh menggunakan nama perempuan. Contohnya satu orang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Tuan-tuan kalau baca hadis cerita tentang kisah apa nama anak turun Dajjal, kisah Dajjal, Tamim Ad-Dari. Dia yang meriwayatkan kisah tentang Dajjal nak turun akhir zaman ini. Tamim Ad-Dari itu memakai kunyah Abu Ruqayyah. Ruqayyah nama perempuan. Pasal apa? Pasal Tamim Ad-Dari ada satu anak perempuan nama Ruqayyah, maka dia pakai nama dia Abu Ruqayyah, bapa kepada Ruqayyah. Tak salah. Anak abang kata tak salah. Kalau kita ada anak perempuan saja di rumah, pakai nama Abu Salma misalnya, boleh, tak ada masalah. Bahkan di kalangan sahabat Nabi yang dicatatkan di dalam hadis pun banyak. Di antaranya Abu Umamah. Tuan-tuan pernah dengar Abu Umamah Al-Bahili misalnya. Umamah itu nama perempuan, dia dipanggil Abu Umamah, itu gelaran dia. Abu Safiyah, Abu Fatimah, Abu Lubabah, pernah dengar nama Abu Lubabah? Itu semua nama perempuan yang digunakan oleh sahabat-sahabat Nabi, dan mereka letak Abu di depan, maka disambungkan dengan nama anak perempuan mereka, Abu Ruqayyah, Abu Umamah, Abu Lubabah. Boleh. Hari kita lah ni pergi bubuh nama pelik-pelik, jadi susah lah, jadi nak pakai nama apa? Nama Abu Rusmawati. Tak apa nak bunyi Arab. Abu Rusmawati bunyi pelik, kata tak pakai dia baik. Habis kita pergi reka pelik-pelik, maka dia jadi pelik. Dan di kalangan ulama, di antaranya Ibnu Hajar, dia kata apa? Imam Ibnu Hajar, dia kata tidak baik kita menggunakan gelar yang melampau. Dan pendapat dia ni didokong oleh ramai ulama-ulama salaf. Gelar yang melampau yang ditenaraikan oleh ulama-ulama di antaranya ialah Nuruddin. Dia kata itu gelar yang melampau. Nuruddin, buah nama anak Muhammad Nuruddin. Bunyi sedar. Nuruddin maksudnya cahaya agama. Tapi di sisi ulama-ulama salaf,
Mereka tak apa suka. Pasal apa? Pasal dia membawa makna yang melampau. Ambo sampai buah nama Nuruddin, cahaya agama, melampau bagi mereka. Nasiruddin, dia kata Nasiruddin maksudnya apa? Penolong agama, melampau, nampak macam over begitu. Taqiyuddin, maksudnya apa? Pemelihara agama. Makna tak bukan kata tak elok, tapi di sisi ulama salaf dia kata melampau. Jangan sampai dengar gerun dengar. Saiful Islam nama, pedang Islam. Bunyi itu. Muhyiddin, maksudnya apa? Penghidup agama. Di sisi ulama-ulama yang besar-besar ini, mereka menganjurkan supaya elak nama-nama yang seperti ini, kerana itu dianggap melampau. Ini benda-benda macam ni kita kata dalam masyarakat kita banyaklah nama-nama macam ni. Tak payahlah esok pergi jabatan pendaftaran tukar nama apa semua, tak payah. Cuma ke depan esok kalau boleh elak, ikut macam yang Nabi tunjuk. Nabi tunjuk apa? Dia kata buh nama ni bi asma'il anbiya, nama nabi-nabi. Nama wa ahabul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman, macam tu elok. Jangan bubuh tu gerun sangat, takut lagi bubuh. Saifuddin, pedang agama bunyi. Tengok mampu. Jadi tak padan dengan nama yang dipikulkan dengan jadi tak mahu. Dia jadi mencalarkan kesucian agama. Jadi dengan kerana itu ulama-ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, dan beberapa ulama-ulama yang muktabar, mereka menganjurkan, mereka menasihatkan supaya elak daripada ambil nama-nama yang seumpama ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada mukadimah itu insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 79. Muka surat 79. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Ahqaf ayat 21. Surah Al-Ahqaf ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur akha 'Ad. Dan sebut olehmu ya Muhammad bagi kaum engkau akan kisah Nabi Allah Hud alaihi salam, yakni saudara kepada kaum 'Ad. Ini nak cerita kisah yang menimpa kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah umat Nabi Allah Hud alaihi salam. Idza anzara qaumahu bil ahqaf. Ketika bertakut ia, yakni ketika bertakut Nabi Hud akan kaumnya dengan tempat yang bernama Ahqaf, iaitu padang di negeri Yaman Selatan. Kampung mereka itu nama Syahab, tepi laut dekat dengan Udud. Yang kata kaum 'Ad, umat Nabi Hud, mereka duduk di kawasan ni, kawasan Ahqaf. Kawasan Ahqaf ialah kawasan selatan negeri Yaman. Di sana ada banyak kawasan bukit-bukit pasir. Mereka duduk di kawasan itu. Mereka ni ada cerita. Firman Allah, wa qad khalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfi. Dan sungguh telah lalu beberapa banyak nabi daripada dahulunya dan daripada kematiannya pada kaum mereka itu. Sebelum mai Nabi Hud kepada kaum 'Ad ini, dah ada banyak nabi dah sebelum tu, dan adalah bertakut dan seru akan kaum mereka itu dengan perkataan mereka itu. Maka apabila mai Nabi Hud, dia beritahu dekat kaum dia, beritahu balik kisah nabi-nabi yang dulu. Dia kata, aku bukan nabi yang pertama Allah hantar mai ke dunia ni. Ada ramai dah nabi sebelum aku. Dan macam mana nabi-nabi dulu buat, macam itulah aku buat. Aku nak ajak hamba suruh sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang besar.
Hampa tak mau sembah, hampa nanti susah. Macam mana Nabi yang sebelum ni abang? Macam itulah Nabi Allah pun alaihi salam abang. Kata dia, alla ta'budu illallah, bahawa jangan kamu sembah wahai kaum melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jangan ada siapa bila sembah lain daripada sembah Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, bahawasanya aku takut atas kamu azab neraka pada hari kiamat yang sangat besar sekiranya kamu sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak bagi tahu dekat hampa, aku ajak hampa sembah Allah, bukan kata hampa diberi pilih nak sembah tak mau sembah. Hampa mesti kena sembah. Kalau hampa tak sembah, esok hampa kena neraka. Itu aja. Aku buat main ni bukan option. Orang lah kata option. Yang aku buat main ni bukan option. Option dalam maksud kata nak buat ataupun tak mau buat boleh pilih. Tak ada. Yang aku buat main ni bukan option. Tetapi yang aku buat main ni benda yang mesti kena ikut. Kegagalan hampa ikut, hampa tak mau ikut, hampa kena neraka. Aku tak boleh tuduh. Dia kata. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Maka kata kaum Ad, umat Nabi Allah Hud alaihi salam, adakah engkau datang akan kami supaya engkau paling kami daripada sembah Tuhan kami berhala ini kepada sembah Allah semata-mata? Dia berkata, Hud, nanti tak ada nak tanya hang satu soalan. Hang mai ni nak suruh kami tinggal tokoh yang kami bersembah selama ni, hang nak suruh kami sembah Tuhan hang, maka tiada kami beriman dengan kau. Ada yang kata kalau itu yang hang nak suruh, awal-awal kami bagi tahu, kami tak boleh ikut. Kami lama dah bersembah Tuhan ni. Hari ni hang nak main habaq kata tak betul apa yang kami buat, nak suruh kami buat hal lain. Hang simpan ke hang, kami tak boleh ikut. Tuan-tuan, kita jangan pandang rendah kepada umat Nabi Allah Hud alaihi salam. Jangan pandang rendah kepada kaum Ad. Sebab nak tinggal benda yang kita dah buat lama ni bukan cerita senang juga. Nak tinggal benda yang kita buat lama dah bukan senang. Sedang-sedang daripada zaman budak-budak, cerdik-cerdik dulu ni duk buat dah benda tu. Sampai hari ni kita duk buat benda tu, satu mai satu orang duk baca hadis, duk abang benda tu tak boleh buat. Pening kalau pening. Walaupun orang baca hadis, orang buat mai kitab hadis buka depan kita, kita tengok hadis tu, kita baca hadis tu, kita ambil kitab syarah hadis kita baca, memang betul macam yang kawan ni mai habaq ni. Tapi nak tinggal hak kita duk buat lama ni tuan-tuan, bukan senang. Bukan senang. Pasal apa? Pasal amalan tu dia dah terbati jadi darah daging kita. Tiba-tiba hari ni kita nak kata benda tu tak betul, tak boleh nak buat benda. Kalau kita pun tak boleh nak buat, kita jangan kata apalah kaum Ad ni tak mau nak ikut Nabi Hud. Jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Ni macam doa ni kawan-kawan kita yang bukan agama Islam, kawan kita duk kerja sekali dengan kita, hari-hari duk bersembang dengan kita apa semua kan. Kita ajak dia masuk Islam, senang ke tuan? Dia nak dengar kita punya cakap, dia nak tinggal agama hak dia duk ikut selama ni. Daripada dia kecil-kecil sampai umur 40 berapa lah ni dia duk buat dah ikut macam agama tu, tiba-tiba nak tinggal, nak main ikut hak agama Islam, kita habaq ni senang ke tuan? Bukan senang. Maka cerita nak tinggal hak lama, nak ambil hak baru, walaupun hak baru ni betul, bukti cukup, ini bukan kerja senang. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah saja boleh buat. Orang-orang yang apabila dengar, Quran kata macam ni, hadis kata macam ni, adakah kitab-kitab yang aku boleh rojok apa yang hang kata ni? Orang bagi kitab, buka baca. Okey, dia kata kalau macam tu aku surrender. Maknanya 50 tahun dah aku duk buat benda tak ada. Hari ni baru aku tahu kata benda tu rupanya tak betul. Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku tak. Nak dapat macam ni tuan-tuan bukan senang. Kalau ada, makna dia betul-betul takut kepada Allah, maka dia boleh buat. Begitu. Firman Allah, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka datang olehmu akan kami dengan barang azab yang engkau janji kami, jika ada engkau daripada segala orang yang benar pada kata, iaitu akan datang azab jika tiada beriman. Bukan setakat tak mau ikut aja seruan Nabi Hud, kata pula dekat Nabi Hud,
fa'tina bima ta'iduna. Kaum Ad ini dia berkata dekat Nabi Hud. Dia berkata, wahai Hud, fa'tina bima ta'iduna. Apa yang hang duk janji dekat kami tu buat mai. Hang kata kalau kami tak mau ikut agama hang, Tuhan nanti buat mai bala. Tak usah cakap banyak, biar habaq kat Tuhan hang suruh buat mai bala. Hang kata kalau kami tak ikut agama hang, esok kami nanti masuk neraka. Tak usah tunggu, biar habaq kat Tuhan hang. La ni bagi kami masuk neraka. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kalau sekiranya kamu betul macam yang kamu kata, biar habaq kat Tuhan hang suruh buat mai bala dekat kami. La ni juga kami nak tengok. Sombonglah. Makna kata sombong. Firman Allah, qala innamal ilmu indallah. Kata Nabi Hud, hanya ilmu yang diketahui bila datang azab itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud kata, yang tu aku tak tahu. Tuhan suruh bagi tahu dekat hangpa, kalau hangpa tak ikut bala nanti mai. Aku bagi tahu macam yang Tuhan suruh bagi tahu. Bila bala nak mai, itu bukan kerja aku, itu kerja Tuhan aku. Maka tiada pada lainnya. Siapa pun tak tahu yang ni, yang tahu Tuhan ada. Tuan-tuan, kita tahukah bila nak jadi pula tsunami lepas ni? Tahu tuan-tuan? 4 hari lepas, tuan-tuan baca surah apa? 4 hari lepas, hari Sabtu ke hari Ahad? 3-4 hari lepas. Keluar pula ada satu pakar seismologi daripada Australia. Satu profesor dalam bidang seismologi ni daripada universiti di Australia. Dia kata apa? Dia kata ada satu gunung berapi dasar laut dekat dengan Pulau Sumatera. Duk tunggu nak meletup. Dia kata duk tunggu nak meletup. Gunung berapi dasar laut. Gunung tu dia kata berdasarkan kajian dia apa pun tak tahu, dia kata meletup 75,000 tahun dulu. Meletuplah sekali, dia kata. Ini nak meletup pula ni dalam masa terdekat ni, dia kata. Dia boleh meletup pada bila-bila masa. Orang tanya dia bila, dia pun tak tahu bila. Tapi dia kata dalam masa terdekat. Dia dah naik tempoh matang dia nak meletup lah. Tuan-tuan, kalau gunung apa, Krakatau di Indonesia tu, kalau meletup yang tu pun tak tahu apa nak jadi dah. Itu atas darat. Ni hak duduk dalam laut tu. Dalam laut tu dia meletup. Bukan dia meletup bergegang saja. Dengan ombak laut dia tembak naik. Tak tahu nak apa. Tadi main tadi keluar-keluar Tun Jawi. Tadi keluar-keluar tengok balik kiri itu motorbot punya banyak. Takkan tsunami hari tu dia hantar bot main tangan ke tak? Sebelah Tol Jawi tadi. Keluar-keluar Tol balik kiri itu. Speedboat punya banyak. Itu dia bang dia harga tadi tsunami hari tu kan tak main tangan. Nampak? Tapi kalau meletup yang kata gunung berapi dan laut di Sumatera ni, speedboat tu tinggal duduk atas curah Taman Gerian. Trip tu Tok Imam semayang duduklah speedboat. Jangan baik-baik tuan-tuan. Cerita ni apa? Tuan-tuan cakap pasal azab bala Tuhan nak buat main. Ni hadut jadi fenomena alam ni pun kita tak tahu bila nak jadi. Tak tahu kan? Bukan tahu. Lah ni bukan selamat kita lah ni. Bukan selamat. Dengan gegaran ni tak berhenti. Dia duk jadi. Tapi dia jadi pada skala Richter yang rendah. 2 skala Richter, 1 point something, 3 skala Richter. Dia duk jadi macam tu. Jadi kita tak rasa. Sekali-sekali dia jadi 8 skala Richter. Baru bergegar sikit. Oh ya rendah pakat lari keluar di langgar rumah. Lepas tu pula kot kata bila jadi gegaran mesti jadi tsunami. Pun dah juga. Tak hati ya. Pendek kata kita tak hati nak cakap. Ya hari itu jadi tsunami. Nu buat sabit kata berlaku gegaran. Bila berlaku gegaran, ombak tolak naik lah apa semua. Pakar-pakar seismologi ni pakai cerita panjang dah. Tengok-tengok baru ni gegaran macam tu juga. Tsunami tak jadi. Tak hati ya. Tak hati. Pasal apa? Pasal benda ni dia rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan aja tahu berdiri. Bila berlaku gempa nak jadi tsunami kada kat Tuhan aja tahu. Bila gempa kalau nak Tuhan nak bagi jadi. Apa yang duk jadi ni dia lebih tertakluk kepada hukum kun fayakun. Tu aja.
Kita boleh kaji, kita boleh buat macam-macam research, kita boleh buat macam-macam. Tapi kajian, research, survey yang kita buat, tidak semestinya mendapat jawapan yang tepat. Tak semestinya. Sebab hak tepat, hak Tuhan punya. Hak Tuhan. Jadi ada yang lebih baik, kita gantung diri kita dekat Allah. Dalam apa keadaan sekalipun, dalam keadaan kita duduk negeri maju macam mana pun, dalam keadaan teknologi itu ada macam mana sekalipun, dalam keadaan kelengkapan alat apa semua ada sekalipun, kita dengan Allah gantung kuat juga. Pasal apa? Hak boleh selamat kita ni Allah ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, wa uballighukum ma ursiltu bih. Dan aku, yakni Hud, persampai akan kamu barang yang disuruh aku persampai dengan dia sahaja. Maka kerja mendatangkan azab ialah kerja Allah semata-mata, bukan kerja aku. Nabi Hud, dia clear benda ni. Aku tak tahu apa. Aku Tuhan suruh abang apa, aku abang. Lain daripada yang Tuhan bagi tahu kat aku tak tahu. Nabi Hud kata, jangan tanya aku lebih-lebih. Aku bukan orang pandai dalam bab. Tuan-tuan, kita tak boleh tunjuk kita pandai sana. Kita tak boleh tunjuk kata kita pandai sana. Tuan-tuan pernah dengar cerita Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf. Kalau tuan-tuan rajin untuk baca kitab fiqh Fathul Mu'in, cukup lah. Buka dalam Fathul Mu'in tu jumpalah nama Abu Yusuf. Abu Yusuf ni Imam Abu Yusuf, dia anak murid kepada Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf ini anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Kuliah Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf mesti ada. Dia di antara anak murid yang terkehadapan dan mendapat perhatian daripada Imam Hanafi. Pada satu hari Imam Abu Hanifah mengajar, dia sedang Abu Yusuf tak ada. Dia sudah tak ada sekali, tak apa, aku ada hal, ada arai, apakah 2 kali tak ada, 3 kali tak ada. Dia pun tanya, mana pergi Abu Yusuf? Dia kata, anak murid dia bagi tahu, dia kata seguru dia pergi mengajar orang lah ni. Dia anak murid Imam Hanafi. Dia tengok tak ada. Bila tak ada, Imam Hanafi sedar ketiadaan dia ni, tanya Hanafi, orang bagi tahu. Dia kata Abu Yusuf lah ni, dia pun jadi satu guru dia, dia mengajar orang lah. Oh, tak apa lah. Apa Imam Hanafi buat? Dia panggil satu anak murid dia yang lain. Dia kata, hang tolong pergi masuk dalam kelas pengajian Abu Yusuf ni, hang tanya dia satu soalan. Hang tanya dia soalan, dengar dia jawab apa, balik ke kita. Untuk guru nak test dia. Anak murid ni pergi tanya satu soalan. Dia kata, Tok Guru nak tanya, apa hukum orang yang mencuri kain kapan? Apa hukum ke atas orang yang mencuri kain kapan? Kain kapan orang mati. Curi kain kapan ni tuan-tuan, kalau di Mesir ini biasa. Di Mesir sampai hari ini pun biasa, hidup korek kubur curi kain kapan ni biasa. Kalau kita sini bekas kerak bercuri, kepala pancong masjid syurah pun curi. Kalau di Mesir kain kapan dia bercuri, curi balik basuh-basuh buat bergelak, jual balik. Jadi orang tanya dia. Bila tanya soalan ni tak pernah orang tanya. Jadi Abu Yusuf kata apa? Dia kata, aku minta tanggung. Dia dah tak pandai nak jawab. Nampak? Dia pun bukan calon-calon orang. Imam Abu Yusuf ni alim besar, pun tak pernah dengar soalan ni. Dia kata, tidak tu. Ini saya tengok balik dulu. Esok mai balik kuliah Imam Abu Hanifah, dia mai balik. Nampak mai balik. Bila habis mengajar, dia pergi himpit Imam Abu Hanifah. Dia tanya, dia kata, Imam nak tanya satu soalan. Imam Hanafi senyum kat dia. Imam Hanafi kata, aku tahu dah nak tanya apa. Dia terkejut. Imam Hanafi pun kata, hang nak tanya yang ni kah? Dia kata, betul. Dia tak tahu. Kata, kau apa yang kau tanya? Tak tahu.
Ya. Apa tuan-tuan Imam Hanafi kata dekat Imam Abu Yusuf? Dia kata apa? Hang dengar baik-baik nasihat aku. Dia kata, hang nak jadi kismis sebelum hang jadi buah anggur masak. Banyak tu dia kata. Hang ni dia kata tak sabar nak jadi kismis sebelum hang jadi anggur masak. Maksud dia apa tuan-tuan? Kena jadi anggur dulu. Lepas tu orang petik anggur tu pergi jemuk, bagi kering baru boleh jadi macam kismis. Maksudnya apa? Belajar bagi kemas dulu. Lepas tu dia mengajak Hanafi. Dia macam tu. Kalau tidak, dia buat apa? Bagi petua bukan-bukan, bercakap pelik-pelik, benda tak bersangkut dengan Quran, hadis, dia pergi bagi petua orang jadi kelam kabut, tak mahu ke? Tak mahu. Itu cerita yang berlaku di antara Imam Hanafi dengan anak murid dia Imam Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf kemudiannya di kalangan setengah ulama fiqh, dia dianggap satu mazhab kecil. Imam Abu Yusuf ni dianggap satu mazhab kecil sebab dia adalah satu orang imam yang mujtahid. Dia bukan kecil-kecilan. Tentu kalau kita tengok susun galor dia, start daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab yang banyak riwayat hadis. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak murid dia nama Nafi', Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah guru kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah guru kepada Imam Hanbali. Dan yang menariknya, habaq kita baca kunyah jadi gelaran tadi ni, start daripada Imam Nafi', dia pakai gelaran Abu Abdillah. Mai kepada Imam Hanafi pakai gelaran Abu Abdillah. Mai kepada Imam Maliki, dia pakai Abu Abdillah. Mai kepada Imam Syafi'i, dia pakai Abu Abdillah. Mai kepada Imam Hanbali, dia pakai Abu Abdillah. Kunyah ataupun gelaran start daripada Imam Nafi', start daripada situ turun-turun sampai ke bawah, semua nama Abu Abdillah, bapa kepada Abdillah. Sebab mereka ni semua anak ni dapat pun nama Abdullah, dapat pun nama Abdullah. Pasal nama tu lah nama yang paling Allah suka. Ya, kita lah mana ada tinggal Dr. Abdullah seorang kan. Kan? Abdullah ni jarang orang pun nama anak. Zaman moden ni ada orang pun nama anak Abdullah. Tak ada. Buah nama Abdullah ni pasal misalnya ubah lah esok ni orang kata anak makluk. Dia pada tahu tu pasal apa kita ni bila mu'alaf masuk Islam bin Abdullah. Dia kata esok cucu hang orang kata anak makluk. Dia kata punya celahu, punya kita punya salah faham yang kita lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Imam Nafi' ini guru kepada Imam Malik. Imam Nafi' ini kalau dia ada, Imam Malik tak ada imam. Imam sembahyang. Imam Malik tak mau naik jadi imam. Imam Malik ni, Imam Madinah cukup warak ni, kita cerita banyak kali. Dah lah sampai tak mau duduk atas bangku mengajar di Masjid Nabawi, sampai kuda apa tak mau naik atas bumi Madinah, punya warak. Imam Malik yang warak atau guru dia nama Nafi', nama Imam Nafi'. Dia belajar dekat Imam Nafi'. Imam Nafi' ni juga adalah imam di dalam qiraat, di dalam Quran. Imam Malik punya alim, punya warak, punya hebat. Bila dia pergi masjid nak sembahyang, nampak Imam Nafi' ada guru dia ada, dia tak nak jadi imam. Dia tak nak dah. Pasal apa? Pasal guru dia ada. Maka Nafi' lebih layak menjadi imam daripada dia. Tuan, saya cerita benda-benda ni nak bagi tahu apa, macam mana tu kehidupan ulama-ulama dulu, hormat menghormati di kalangan mereka ni macam mana kita tengok. Dahsyat. Maka tidak heranlah berkat ilmu mereka dan berkat hidup mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu. Firman Allah, walakinni arakum qauman tajhalun. Tetapi aku lihat kamu itu kaum jahil sekalian.
kerana minta segera datang azab. Kerana jenis yang diminta segera itu ialah nikmat, bukannya azab. Nabi Hud alaihi salam apabila umat dia kata dekat dia, lah macam ni, kami tak mau sembah Tuhan yang hang suruh kami sembah, kami tetap nak sembah asnam, berhala tokong ni juga. Kalau kata kami sembah tokong ni, Tuhan hang nak buat mai bala, biar habaq kat dia suruh buat mai lah ni. Nabi Allah Hud alaihi salam bila dengar macam ni, dia kata apa? Dia kata, aku tak boleh nak minta bala segera mai dan sebagainya. Aku kerja sampaikan dakwah dekat hangpa. Bala nak mai bila? Allah, Tuhan aku saja yang tahu benda ni. Dan dia kata, walakinni arakum qauman tajahadun. Akan tetapi aku nak beritahu dekat hangpa satu benda. Hangpa ni memang jahil sungguh, dia kata. Pasal hangpa minta disegerakan azab. Sebab orang cerdik dia tak minta azab. Orang cerdik dia minta nikmat. Dia minta jauh daripada azab. Tapi hangpa ni jahil sungguh, pasal hangpa minta azab disegerakan. Ya. Orang cerdik tak mau azab ni. Orang tak cerdik aja yang duk minta azab suruh main kat dia. Firman Allah, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, maka tak akan lihat mereka itu akan dia yang ni akan azab yang dijanji itu datang awan azab pada tepi langit. Elok-elok cabar aja Tuhan buat main tu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ni, ada masa cabar tu kena. Betul, kita pernah cerita dulu, satu masa dulu, lama dulu, jadi di masjid Sungai Rambai Gate Tajam ni. Pasal apa? Pasal kes tolong simpan duit. Satu orang nak pergi Mekah, nak pergi haji, duit pergi cari kawan baik dia kata hang tolong simpan duit aku nak pergi Mekah buat haji, aku balik esok aku ambil balik. Dia ni kata okey, tak ada masalah, dia ambil simpan. Kawan ni pergi buat haji kapal laut masa tu, berapa bulan kan baru balik main, balik pergi cari balik lah. Dia kata nak ambil balik lah duit tu. Dia buat barang duit apa? Dia kata jangan nak bawa aku. Dia kata aku pun duit tu yang ada. Dah yang sembang pasal apa ni? Nak sembang pasal itu lah, aku amanahkan duit suruh hang jaga selama aku pergi Mekah. Duit apa aku tak tahu. Dia buat lagu tu. Oh kacau. So dia rekahkan cerita, dia pergi bersumpah di masjid Sungai Rambai. Masuk pergi bersumpah, pegang Quran junjung atas kepala. Benda ni bukan sunnah Nabi. Nabi tak pernah ajar bila junjung Quran sumpah ni. Tapi orang Melayu ni sumpah junjung Quran lah kan. Dia buat begitu, bawa Quran ni junjung atas kepala dekat mihrab masjid tu. Terus sumpah wallahi wa billahi, semua sumpah cukup-cukup guna nama Allah. Dia ni kata apa? Sumpah dengan nama Allah, wallahi wa billahi apa semua, aku ada bagi duit dekat dia ni. Kawan ni pun ambil Quran junjung, sumpah wallahi wa apa semua, aku tak terima duit apa daripada dia ni. Sakkan, bercanggah cakap. Dia ni bersumpah dengan nama Allah, kata bagi duit ke kau ni sumpah kata dia tak terima duit. Salah seorang mesti bohong. Tuan-tuan, keluar pada masjid, langkah 2-3 tapak aja, lepas pakai kasut, langkah 2-3 tapak, tengah tu cerah benderang ni, tiba-tiba kilat dia perang, kata kena bentung badan mati gedik-gedik depan tangga masjid. Pernah berlaku di masjid Sungai Rambai. Ditanya orang tua di Sungai Rambai saja, dia boleh cerita benda ni berlaku satu masa dulu. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Tapi tak selalu jadi. Bukan kata sah, kata buat lepas tu kena dah. Tak selalu jadi. Tapi lama-lama sekali Tuhan dia tunjuk. Kita tak mau hak lama-lama sekali tu tunjuk kena kat kita. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang berlaku kepada kaum 'Ad, umat Nabi Allah Hud alaihi salam, apa jadi dekat depa? Depa cabar, depa kata fa'tina bima ta'iduna. Hampir habaq dekat Tuhan, buat main lah ni, bala kat kami nak tengok macam mana. Firman Allah, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, maka tak kala lihat mereka itu akan dia, yakni azab yang dijanjikan oleh Tuhan itu, iaitu azab dalam bentuk datang awan pada tepi langit. Ni puak-puak ni kaum 'Ad, umat Nabi Hud ni, tengok-tengok nampak awan duk main kat depa. Maka beradap menuju kampung mereka itu, awan gelap duk mai tuju betul dengan kampung mereka. Nampak macam tu. Qalu hadza 'aridun mumtiruna.
Maka kata mereka itu maka kata kaum Ad itu ketika lihat awan datang di kampung itu, kata mereka, ini datang hujan ke kampung kita. Tak tahu lagi. Tak tahu kata hak duk mai tu penyakit. Dia tengok pokok hujan duk mai, dia kata alhamdulillah dah duk kemarau lama dah. Dia mai pokok hujan. Dia duk berasa dia betul. Dia duk berasa Nabi Hud tak betul. Azab apa tu lagi rahmat nak main tu pokok hujan duk main kat kita, duk seronok. Firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa masta'jaltum bih, tetapi iaitu awan itu, awan azab, barang yang kamu minta segera dengan dia telah didatangkan kamu. Tuhan kata dah, yang main tu bukan pokok hujan bawa hujan. Yang main tu awan azab nak main dekat hangpa semua. Rihun fiha azabun alim, angin yang ada padanya azab yang sangat sakit. Tuhan kata tu hak duk mai tu angin yang di dalam dia ada azab yang cukup dahsyat. Begitu firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, maka membinasa ia, yakni angin azab itu akan tiap-tiap suatu yang lalu ia atasnya dengan suruh Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Dia mai tu, tang mana dia lalu, binasa habis orang yang ada di situ. Macam tu punya azab Tuhan bagi mai. Maka membinasa ia akan kaum Ad, kecil, besar, laki-laki, perempuan, dibawa terbang oleh angin puting beliung kepada awang-awangan, mati sekalian mereka itu. Dan setengah lari, maka masuk rumah, kunci pintu, datang angin pecah pintu-pintu rumah itu dan kambuh atas mereka itu dengan pasir 7 malam 8 hari. Itu dia. Tuhan dia hantar-hantar sekali binasa habis itu. Dia hantar-hantar mai tu angin puting beliung. Duk nampak mai awan gelap, duk sangka pokok hujan nak buat mai hujan. Depa duduk tengah padang pasir, bila nampak hujan ni rahmatlah tuan-tuan. Duk seronok, duk ingat tu rahmat nak main. Rupa-rupanya awan gelap tu bawa puting beliung. Dia tambah habis. Budak ke, orang tua ke, laki-laki ke, perempuan ke, apa ke, semua dia pukul naik, hidup terapung-apung di awan-awangan sana. Dan benda tu berlanjutkan selama 7 hari 8 malam. Tak berhenti-henti angin macam tu duk main, tuan-tuan. Hak gempa tu 2 minit saja. 2 minit saja dia cerita ni lagi kita tengok dalam televisyen. 2 minit aja kocok dia turun tu lambat suruh abang main, lambat televisyen main nak cerita. Allah dia kata kok masa tu tengah duk ngomong cerita, kelumbung tak pakai. Dengan aku bila kena kocok tu pakai kelumbung kemas lagi lah, takut kan. Hak kocok ni bukannya gergasi, bukannya apa nama raksasa. Yang kocok ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah main kocok macam tu, mau ingat balik dekat hukum Allah, ambil geng-geng kelumbung, tutuplah sikit. Dah. Cerita ni. Dia kata kok masa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Manusia ni dia tak arti takut dekat Tuhan, dia tak arti ambil pengajaran apa yang Tuhan bagi. Tak ambil pengajaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata maka datang angin tu pecah pintu-pintu rumah habis semua, binasa habis semua sekali. Kemudian datang angin, punggah pasir, bawa mereka itu ke dalam laut Syahar itu. Dan singgah Nabi Hud dengan 4,000 orang yang beriman serta dengan dia. Angin tu dia mai, dia kona, dia tinggal orang-orang yang beriman sama dengan Nabi Hud ni. Dia kona, dia pergi ambil geng-geng yang bantah saja. Tuan-tuan, Tuhan punya kuasa. Nanti ingat balik tak cerita jadi tsunami di Batu Ferdi itu? Ombak mai tinggi berapa meter tu? Simpang kawan duk sembahyang atas batu ni. Untuk baca surah tak boleh. Lah. Kena baca lah cerita macam tu, kena baca. Kawan tu sampai dalam TV pun beritahu. Tapi cantik lah kawan tu dengan kepiah putih, dia kepala janggut pada sikit. Dia kata apa dia? Mata dia tengok dia kata.
Mata dia tengok ombak laut duk main tu, dia pergi kelah dengan keluarga dia. Mata dia tengok ombak laut tu duk main, dia kata kebetulan ada atas batu tepi pantai tu ada sesuatu Allah duk semayang zuhur. Dia kata nampak tu ombak tu main konon. Allahu akbar. Orang yang melihat benda tu, tuan-tuan bayangkan macam mana keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon tinggal. Demikianlah dahsyatnya. Firman Allah, fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadi mereka itu, yakni kaum Ad itu, tiada dilihat seorang pun melainkan bekas rumah-rumah mereka itu saja. Orang-orang hak bantah ni semua habis, tak tinggal seorang pun, tak tinggal, mati semua. Melainkan yang tinggal rumah yang sudah musnah kerana kena pukul yang ni buat ni. Kosong, tiada seorang pun di sana. Dia lambung habis ni semua, tak tahu hilang pergi ke mana orang-orang ni semua. Allah Subhanahu wa taala kena ingat satu, bila kita baca ayat ni tentu kena ingat satu. Tuhan yang bertindak ke atas umat Nabi Hud, Tuhan tu ada dalam ni. Hanya tu buat terlupa pula. Dia ingat kata Tuhan zaman depa ni. Tak, Tuhan tu lah. Tuhan tu lah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan tu aja yang ada dalam alam ni, Tuhan tu satu aja. Tuhan yang Maha Esa. Dia satu aja. Tuhan tu lah sejak daripada zaman sebelum ada Nabi Adam dulu, Tuhan tu, sampai lah Tuhan tu, sampai kiamat itu Tuhan tu, sampai kita bangkit semua di mahsyar, masuk syurga, masuk neraka pun Tuhan tu lah. Hak kita duk baca ni Tuhan tu lah yang ditinggalkan dekat orang yang bantah di kalangan umat Nabi Allah Hud alaihi salam. Kita kena ingat Tuhan tu juga. Dan Tuhan tu kalau dia boleh buat dekat umat Nabi Allah Hud, dia boleh buat dekat kita. Senang bagi Allah untuk nak memusnahkan makhluk ciptaan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Firman Allah, kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan seperti demikianlah kami, yang Allah Ta'ala balas kaum Ad yang tak mau beriman dengan Nabi Hud itu. Kami balas segala kaum kafir yang tiada beriman dengan Rasul yang disuruh kepada mereka itu. Firman Allah, walaqad makkannahum fima in makkannakum fi. Dan sungguh telah kami beri perintah jadi raja mereka itu, yakni kaum Ad itu, pada barang yang kami beri perintah kamu wahai ahli Makkah. Tuhan sebut dalam ayat ni, suruh Nabi Muhammad bagi tahu kepada kafir Mekah ada ni, hampa jangan rasa hampa kuat. Kaum Ad dulu lagi kuat daripada hampa. Bahkan kaum Ad dulu Tuhan kata aku bagi dekat mereka makkannahum, kami bagi mereka kedudukan di atas muka bumi. Tuan-tuan, kaum Ad apa kelebihan mereka? Bidang architecture, bukit batu keras pejai tu mereka boleh ditebuk buat rumah mewah di dalam batu. Ini kaum Ad yang sampai hari ni tak ada teknologi yang boleh menandingi kehebatan kaum Ad dari segi seni bina. Tak ada. Maka Allah sebut dalam ayat ni, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Kami pernah bagi kaum Ad dulu cukup kuat. Kaum Ad yang begitu punya kuat, kami bagi lingkup sekali aja hampa kafir Mekah. Jangan ingat hampa lebih kuat daripada Ad. Itu maksudnya. Maka jadi raja padanya daripada kekuatan dan harta, maka dibinasa mereka itu, yakni kaum Ad itu, sebab tak beriman dengan Nabi Hud. Demikian jualah kamu padanya wahai ahli Makkah. Jika kamu tiada beriman dan tak ikut Islam dan tak ikut Nabi Muhammad, kamu akan dibinasakan juga. Tuhan nak abang. Kaum Ad aku boleh bagi lingkup, padahal mereka cukup kuat. Hampa kalau nak banding dengan kaum Ad, hampa ni tak ada apa. Aku nak lingkup apa tak ada. Itu maksudnya. Firman Allah, wa ja'alna lakum sam'an wa absaran wa afidah. Dan kami jadi bagi mereka itu, yakni bagi kaum Ad itu, pendengaran dan penglihatan dan akal fikiran yang boleh ambil fikir runding dengan akal akan khabaran umat Nabi Nuh, yakni yang dibinasakan dengan tufan, yakni dengan banjir. Kaum Ad pun sebelum mereka ada Nabi Nuh. Apa jadi kepada umat Nabi Allah Nuh? Mereka kena tufan, mereka kena banjir besar, tenggelam habis semua. Nabi Hud beritahu dekat mereka, kisah
Nabi Nuh ni, tapi kaum Ad tak mau nak ambil pengajaran. Ada yang kata Nuh punya pasal, kami punya pasal. Tak ada sangkut. Tak payah duk cerita kat kami yang ni semua. Kata dia, sebab tiada beriman dengan dia. Kaum Nabi Nuh pun dibinasakan dengan banjir pasal tak mau beriman dengan Allah. Maka tiada ambil dengar dan tiada ambil timbang dengan dia. Maka jadi binasa mereka itu. Seperti mana binasa kaum Nuh yang dahulu daripada mereka itu. Macam mana kaum Nabi Nuh bantah dibinasakan, kaum Nabi Hud bantah juga dibinasakan. Begitu. Firman Allah, "Fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'." Maka tiada mengayal, yakni melepas daripada mereka itu akan azab Allah oleh pendengaran mereka itu. Tuhan kata kesian dekat puan-puan ni. Telinga ada duk dengar, mata ada boleh duk tengok, hati ada boleh duk fikir ambil pengajaran, tetapi malangnya mereka ni tak mau nak ambil pengajaran. Dan tiada penglihatan mereka itu membawa yang hebat, dan tiada akal fikiran mereka itu oleh sesuatu yang boleh menolak dan melepas daripada sesuatu daripada azab Allah dunia dan akhirat. Tak ada guna. Mata ada boleh duk tengok pun tak ambil pengajaran, telinga ada duk dengar pun tak ambil pengajaran, hati boleh duk ambil ingat pun tak ambil pengajaran. Maka binasa mereka pasal mereka tak ambil pengajaran dengan apa yang jadi. Firman Allah, "Idh kanu yajhaduna bi ayatillah." Kerana adalah mereka itu engkar dengan segala mukjizat Allah, yakni yang diberi zahir kepada Nabi itu sebagai tanda sebenar ia Nabi. Allah hantar satu Nabi bagi satu mukjizat, hantar satu Nabi bagi satu mukjizat. Tapi orang yang tak mau beriman, mukjizat yang Allah bagi dekat Nabi ini langsung tak bagi pengajaran dekat mereka. Firman Allah, "Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Dan turun dengan mereka itu, yakni dengan kafir-kafir itu, barang yang ada mereka itu dengannya berbuat olok-olok pada Nabi mereka itu. Yang kata mereka ni, main apa-apa daripada buat main-main. Dia buat olok-olok main. Daripada datang azab kepada mereka itu. Bahkan mereka buat olok-olok main, mereka minta supaya azab didatangkan kepada mereka. Sabar supaya azab disegerakan. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. Dan sungguh telah kami binasa barang yang keliling daripada kamu, yakni ahli Mekah, daripada kebanyakan negeri. Penduduk Mekah, bila Nabi Muhammad berdakwah dekat mereka, keliling mereka pun patut cukup dah untuk ambil pengajaran. Cukup dah. Seperti ahli kaum Samud. Kaum Samud umat Nabi Saleh. Mereka ni di mana? Kaum Samud ni di mana? Mereka punya kawasan di antara Mekah dengan Syam, di antara Mekah dengan Syria. Itu kawasan kaum Samud duduk. Maknanya apa? Dekat dengan mereka, dekat dengan umat Nabi Muhammad duduk di Mekah. Kawasan itulah kawasan kaum Samud dibinasakan. Dan juga kaum Ad, dan juga kaum Lut. Kaum Ad di mana? Di kawasan Yaman. Tadi kita baca dah. Di selatan Yaman. Yaman dengan Mekah bukan jauh. Tak jauh. Dekat aja. Pun mereka tak ambil pengajaran. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami ulang-ulangkan segala ayat yang cerita mereka itu. Mudah-mudahan kembali mereka itu kepada beriman kepada Allah dan tauhid. Saja dalam Quran ni diulang cerita kaum Ad, cerita kaum Samud, cerita umat Nabi Nuh, cerita Quran diulang cerita-cerita ni tak tahu berapa kali ulang. Dia tak faham gitu lah. Dia tak faham gitu. Dia dengar cerita kata umat Nabi Nuh mati tenggelam dalam banjir ni daripada kecil-kecil dulu sampai tua. Tak faham-faham gitulah. Masih lagi nak jadi bantah macam mana umat Nabi Nuh bantah. Sama. Firman Allah, "Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha." Maka apa kerana tiada menolong akan mereka itu, yakni kafir-kafir yang sembah asnam itu, dengan melepas azab Allah itu oleh segala asnam yang mereka itu ambil daripada lain Allah perbuat Tuhan sembahnya. Tuhan kata, okeylah lah ni hampa nak sembah sangat asnam, nak sembah sangat berhala, nak sembah sangat tokong. Bila hampa susah di akhirat itu, pasal apa tak minta tolong tokong mai tolong hampa? Tuhan tanya macam tu. Dan menghampir diri kepada Allah. Kerana selama ni mereka duk sangka bila mereka sembah tokong, mereka hampir dengan Allah. Mereka duk sangka lagu tu. Kalau betul hampa sembah asnam, sembah berhala ni menghampirkan hampa kepada Allah, esok di akhirat bila kena azab, pasal apa tak panggil benda ni mai tolong hampa? Begitu.
Maka firmannya bal dhallu anhum, tetapi ghaib mereka itu, yakni ghaib segala asnam itu daripada mereka yang sembahnya pada hari kiamat nanti, yakni ketika datang azab cari berhala sudah tiada. Pada masa itu duk cari tak ada lah, dia pun bakar sekali dengan kuat ni. Bahan bakar neraka ialah batu dan kayu-kayu. Batu-batu dan kayu-kayu yang disembah oleh mereka selama ni. Hak tu jadi bahan bakar sekali dengan orang-orang yang bantah kafir ni. Wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Dan bermula demikian itu, yakni ayat sembah asnam boleh menghampirkan kepada Allah itu adalah bohong dusta mereka, yakni kafir-kafir itu, dan barang bohong yang mereka itu berbuat padanya atas Allah Subhanahu wa taala. Depa bohong aja, kata depa sembah berhala mendekatkan depa dengan Tuhan, depa bohong aja. Sebenarnya depa pergi sembah tu sembah benda yang sia-sia, langsung tak ada kaitan dengan Tuhan, bahkan menyebabkan marah Tuhan kepada mereka. Tuhan tu ada tapi sembah hidup sembah batu kayu dan sebagainya. Maka itu adalah dusta yang dibuat oleh orang-orang kafir musyrikin. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran. Lepas ni dia akan main satu cerita menarik. Cerita tentang Nabi SAW menyampaikan dakwah dia kepada jin. Nabi SAW menyampaikan dakwah dia kepada jin. Dan kita akan tengok dia ada hadis banyak cerita tentang benda ni. Yang kata jin ni apa dia? Kita tengok insya-Allah. Yang kata jin ni apa dia? Kita orang Melayu percaya sangat benda ni. Nak turun ke laut pun pergi tabik anak cucu tabik dekat jin tu. Tabik dekat jin laut, anak cucu minta ni nak turun ke laut ni jangan tu kacau. Adakah jin ni dijadikan Tuhan untuk ditabik? Betul kita pergi duduk tabik kat dia. Kita nak tengok jin ni betul-betul apa lepas ni. Adakah mereka ini mewakili satu entiti di kalangan makhluk Tuhan ada? Adakah jin begitu? Jin ni macam mana? Kita nak tengok hadis yang kata Nabi SAW satu hari duduk sama dengan sahabat semua. Nabi kata dekat sahabat ni, hang duduk tang ni, jangan pergi mana-mana. Nabi kata dekat sahabat ni, Nabi buat satu garisan lengkong. Hang duduk dalam lengkong, dalam garisan yang aku buat ni, hang jangan duduk pergi mana-mana. Nabi pergi. Sahabat nampak benda turun daripada langit, hitam turun. Hilang Nabi daripada pandangan mata dia. Dia duduk tunggu tak nampak Nabi, duduk tunggu tak nampak Nabi. Dia main risau. Dia takut sesuatu yang tak baik berlaku pada Nabi. Nak pergi tengok, teringat Nabi kata jangan keluar daripada lengkong ni. Teringat Nabi kata jangan keluar daripada garisan yang aku buat. Duduk tunggu juga, tunggu sampai nak menjelang subuh pagi esok, tengok Nabi balik mana. Nabi sampai dia kata, ya Rasulullah, mana kamu pergi lah, aku susah hati tadi aku nak. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, nasib baik hang tak keluar daripada lembong ni. Kalau hang keluar, jin akan koyak hang macam mana hang koyak ketat. Jin, yang kata jin. Jadi cerita jin ni berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Kita tak mau cerita merata-merata video abang apa, itu dia pergi panjat bukit apa ke. Masa tu panjat naik tu jumpa selekoh. Dia kata ada tok guru dia pesan, naik. Bila jumpa selekoh hak nombor 8 ni, dia kata hang akan nampak satu surau di situ. Hang jangan lepaskan peluang semayang di surau tu. Tok guru dia kata tok guru tu betul macam tu. Nak naik hang jumpa selekoh 1, selekoh 2, sampai selekoh nombor 8 hang akan nampak surau. Kalau nampak surau makna ilmu hang memang nak jadi. Jangan lepas peluang pergi semayang dalam surau. Semayang dalam surau tu. Lepas semayang teruskan perjalanan sampai di atas 3 hari 3 malam akan berhenti. Turun tu dia jadi jin. Kan? Jadi kita nak tengoklah cerita jin ni macam mana. Quran kata apa tentang jin? Ada satu surah tentang jin. Macam mana Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Sadaqallahul azim. Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada aku ada sekumpulan jin dengar Quran. Jin pun dengar Quran. Yang kita ni nak pergi kawan dengan jin, kita tak mau Quran. Jin pun Allah kata annahu istama'a nafarun minal jin, ada sekelompok jin telah dengar Quran. Bila jin ni dengar ada ayat Quran Nabi baca, faqalu, kata mereka, inna sami'na qur'anan 'ajaban. Jin kata sesungguhnya kami telah dengar Qur'anan 'ajaban, Quran yang cukup ajaib. Jin tu dengar bunyi ayat Quran, dia kata Qur'anan 'ajaban, Quran ni cukup ajaib. Yahdi ila rusyd, dia kata Quran menunjuk kepada jalan kebenaran. Fa'amanna bi, kami beriman dengan dia. Jin pun dengar Quran boleh beriman. Tak kata. Jin pun dengar Quran boleh beriman. Hak dengar tak boleh beriman ni tak tahu lah apa. Itu dia, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dan kita nak tengok dalam hadis Nabi nak cerita yang kata jin ni dia boleh merupa jadi apa. Semua kita nak berdasarkan hadis. Jin Allah izin dia merupa jadi rupa apa. Kita nak tengok. Dan kita akan tengok dalam ayat yang akan datang insya-Allah macam mana Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada masyarakat jin. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kita tanggung dengan maksud kapal dan surah Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادات الأصحاب سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين حمدا يوافي عبده ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.